Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat petang ataupun selamat malam bergantung kepada waktu anda menonton video pembentangan ini. Jadi saya Nabila Huda binti Zilani dan juga partner saya Nur Nadia binti Muhammad Asri, kami harus membincangkan topik di bawah komunikasi antara budaya dan juga teknologi media. Jadi saya dan partner saya telah memilih artikel yang bertajuk Komunikasi Antara Budaya Mahasiswa Korea Selatan di Yogyakarta. Kenapa kami berdua memilih topik ini adalah sebab kami berdua sangat meminati Korea. Jadi kami rasa macam topik ini adalah topik yang menarik untuk kami bedah dan share kepada rakan-rakan dan juga kepada Dr. Latif sendiri. Okay, next. Kita untuk artikel ni kami sudah membahagikan kepada 4 bahagian, iaitu pengenalan, metodologi kajian, dapatan kajian dan juga rumusan. Jadi marilah kita melihat satu persatu di bawah subtopik ini. Okey, pengenalan. Jadi artikel ini adalah berkaitan untuk mengkaji tentang proses penyesuaian dan adaptasi dalam komunikasi antara budaya serta halangan yang dihadapi oleh mahasiswa Korea semasa mereka di Yogyakarta. Jadi kami nak tahu artikel ni lah, macam dia nak tahu macam mana mereka ni adapt, mahasiswa student Korea ni dia adapt dengan antara budaya di Yogyakarta, dan dia juga nak tahu apakah halangan-halangan yang dihadapi oleh mereka. Okay, next kita tengok. Okay, so kita akan menerangkan sedikit lah apakah maksud teknologi komunikasi, dan dia ada tiga bahagian lah dekat sini. Pertama adalah intranet, kedua internet dan juga extranet. Jadi apakah internet? Internet ni adalah rangkaian komputer yang khusus untuk kegunaan internet pada persekitaran sesuatu organisasi, dan ini adalah untuk meningkatkan perkongsian data untuk seluruh kaki tangan dan juga organisasi. Dan intranet ni dia menggunakan cloud data. Macam kita kalau iPhone iCloud kan, dia guna cloud data, samalah the same concept. And dia adalah a private punya website, dan dia hanya digunakan untuk di organisasi dan juga antara pekerja-pekerja. Jadi dia punya tu macam private sikit lah. So jadi tak semua orang boleh dapat the access. Okay, next kita tengok kepada internet. Jadi internet ni apa yang kita guna sekarang lah. So the definition is the rangkaian global komputer yang saling berkait di seluruh dunia yang boleh diakses oleh orang awam melalui media. Jadi internet ni semua orang boleh akses. Macam kalau intranet tadi certain macam dekat organisation je, and juga kaki tangan kan. Kalau internet ni semua orang, tak kira lah peringkat umur, peringkat macam negara mana-mana boleh je guna. Dia meluas. Okay, next kita tengok kepada extranet. Extranet ni dia sama macam intranet jugalah, cuma dia adalah rangkaian persendirian yang perniagaan melalui pembekal vendor, rakan kongsi, pelanggan atau perniagaan lain. So dia sama jugalah lebih kurang intranet, cumanya dia more kepada benda-benda yang melibatkan macam bisnes, pembekal, vendor, rakan kongsi, pelanggan atau perniagaan. Dan dia adalah web-based login where it allows client, vendors untuk communicate with a business employees. Dan extranet ni juga dia macam ada data, dia punya have limited access lah. Tak semua, tak macam internet tadilah, dia limited access to the business document and files. Okay, faham ya semua? Kalau tak faham boleh tanya dalam kelas nanti. Okay, seterusnya kita pergi kepada next slide. Tersalah, sorry. Okay, jadi saya akan menerangkan kepada apakah itu teknologi komunikasi media yang berlaku lah. Okay, so dia terbahagi kepada dua, iaitu bilateral, iaitu hubungan antara dua negara, dan juga multilateral, iaitu hubungan antara satu negara dengan beberapa negara. Jadi
komunikasi ni dia happen, dia berlaku tidak tidak berlaku hanya pada individu atau kelompok, tapi dia juga berlaku antara negara-negara. Macam kita macam dia hubungan ni komunikasi berlaku verbal and non-verbal ni kita ingatkan dekat individu ataupun kelompok. Tidak ya, sebab between countries pun benda tu berlaku. Jadi hubungan dua hala dengan Korea adalah pencetus interaksi antara budaya, dan kerjasama Korea dan juga Indonesia ni dia bermula pada tahun 1966, dan dia dimulai dengan pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1977. Dan kerjasama Indonesia dengan negara Asia lain macam China ke Japan ke, dia lebih awal lagi lah daripada Korea, where these both countries dia memerlukan pemahaman dan pengetahuan tentang negara yang diorang ada hubungan. So diorang tak adalah buat hubungan yang diorang tak faham the culture ataupun apa-apa yang berkaitan dengan negara tu. Dia tak akan buat hubungan sewenang-wenangnya lah. Dia dah ada pemahaman dan pengetahuan tentang negara tersebut. Dan Indonesia dan Korea ni dia bekerjasama dalam pelbagai bidang macam ekonomi, undang-undang, pendidikan, sosial dan sebagainya. Dan kemajuan dalam teknologi komunikasi inilah yang mempengaruhi kemasukan pelbagai budaya Korea ke Indonesia, dan dia mempengaruhi masuknya budaya Korea ke Indonesia. Itulah salah silah berlakunya. Okay, next. Kita pergi kepada yang inilah Korean Wave ataupun Hallyu. Sama je lah, asalkan sebutan tu lah lain sikit, tapi the ejaan tu sama kan. Okay, so kat sini ada 3, iaitu soft power, diplomatik dan 2000-an. Okay, soft power ini adalah aliran transnasional, iaitu media dan budaya. Jadi soft power ni dia adalah ancaman identiti nasional dan nilai budaya. So kalau dulu dia nak conquer the country, kena keluarkan pedang, kena berperang, tapi sekarang dah tak guna. Kita guna secara soft je. So benda-benda ini adalah sangat macam orang panggil bahaya jugalah, sebab bila orang terdedah dengan soft power ni, kita lah orang dekat Indonesia tu, bila dia terdedah dengan benda-benda macam ni, dia akan lupa dengan budaya dia dekat Indonesia, sebab dia akan start makan ramen, dia pakai macam Korea, budaya-budaya sopan santun tu akan slowly disappear. Tu bahayanya soft power ni. Dan diplomatik ni, dia adalah Korea Selatan ni menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah pelaburan terbesar dan tersebar luas dalam pelbagai projek di Indonesia. Mengikut Baskara tahun 2019. Betapa luasnya. Dan pada tahun 2000-an, Indonesia ni dia memiliki fanbase yang besar dan setia dalam dunia K-pop. Dah lah, dia diplomatik tu dia dah besar kan. Tapi dalam fanbase K-pop semua paling besar juga dekat Indonesia ni. Dan dia banyaklah dia menjalin hubungan dari segi pelbagai bidang, macam tadilah ekonomi, undang-undang, teknologi. Dan dia hanya bukan minat penduduk Indonesia je. Orang Korea tu memang minat nak datang sini. Okay, next kita pergi. Ni lah macam tadilah. Makanan, kecantikan, fashion. Makanan ni dah nak makan kimchi, ramyeon, bulgogi, bibimbap, jajangmyeon. Ni benda-benda macam ni dah jadi makanan ruji di Indonesia, dan juga kalau dekat negara kita pun benda tu sama juga kan. So orang bila tengok cerita tu terliur, padahal kadang-kadang tak sedap pun, tapi bila tengok orang macam macam sedap, nak try lah makan. Dan suddenly lupa makanan Melayu sendiri sebab lebih memilih makanan Korea. Dan juga kecantikan ni, kita kalau beli produk macam nak kalau boleh made of Korea. Dah tak nak ni apa kelas made of Malaysia ni, tak nak. Okay, tak semua, tapi ada yang begitu. Dan juga fashion kita tengok sekarang pun ramai yang pakai fashion ala-ala Korea lah kan. Okay, tengok kepada ni hiburan, muzik dan filem. Jadi semua orang dah tengok
cerita Train to Busan. Siapa tak tengok Train to Busan, kita tak boleh kawan dengan dia. Siapa je tak tengok? Sama macam cerita tu. Cerita apa Ya Allah tajuknya. Yang boku wa kochi biasa mida. Saya lupalah. Tapi yang tu memang mostly orang akan tengok kan. Dan juga muzik lah. BTS. Siapa-siapa je lah yang Korea, yang minat Korea, yang fan-fan tu kan. Okay, next kita tengok kepada ni. Okay, so era globalisasi ni juga membuat Korean Wave sampai ke Indonesia. Bahkan Indonesia tercatat sebagai pasar terbesar dari Korea. Dan banyak K-popers ni berasal dari Indonesia menurut Mutiara 2019. Betapa globalnya Korean Wave ni. Dia bukan dekat Indonesia lah, dekat Malaysia pun macam gitu juga. Okay, next kita pergi kepada metodologi kajian. Okay, jadi kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana mereka menjalankan in-depth interview kepada 4 orang mahasiswa Korea dan juga 2 orang mahasiswa Indonesia. Dan dokumentasi ni, dapatan kajian ini bagi penyesuaian diri dan komunikasi antara budaya bersama penduduk tempatan. Kita nak tengok macam mana they adapt with the culture dekat Indonesia dan macam mana dia orang manage to communicate with the penduduk tempatan tu sendirilah. Dan pemerhatian ni dia dapati bahawa mahasiswa Korea ni dia rasa perlu untuk jalin hubungan antara budaya dengan warga tempatan dan mereka kehendaki menyesuaikan diri iaitu adapt dengan persekitaran sosio budaya di Yogyakarta. Dan untuk bahagian kajian literatur tu, kajian ni menggunakan teori. Okey, Goodenian ni menganggap bahawa sekurang-kurangnya seorang dalam pertemuan antara budaya adalah orang asing. So dalam pertemuan tu at least you have to be someone yang foreigner lah. Dan dia berhujah juga bahawa orang asing ni dia mengalami kebimbangan dan ketidakpastian dan mereka berasa tidak selamat dan mereka rasa tak tahu how to berkelakuan di depan penduduk tempatan tu sendiri. Dan Goodikans ni juga dia kata bahawa orang yang tak kenal dan dalam ahli kumpulan tu dia akan mengalami tahap kebimbangan dan walaupun macam tu dia orang memandang tinggi terhadap perbezaan budaya dan mereka kemudian akan cenderung untuk menilai terlalu tinggi pengaruh identiti budaya terhadap tingkah laku orang dalam masyarakat asing dan dia akan rasa berbezalah compare dengan masyarakat tempatan tu sendiri. Okay, next. Kenapa tak gerak ni? Next. Okay, dapatan kajian ni. Dapatan kajian adalah climax kepada kita punya perbincangan pada hari ini. Okay, next. Okay, so dia nak cakap kat sini, walaupun dekat Indonesia ni dah macam-macam budaya Korea dah masuk kan melalui teknologi media yang kita discuss before, tapi mereka ni masih ada perasaan takut untuk communicate. Walaupun dah macam-macam tadi yang kita bagi Indonesia adalah paling besar lah apa semua kan, mereka masih ada perasaan kebimbangan dan ketakutan tu sendiri. Dan dia walaupun mahasiswa Korea ni dia tinggal dekat Yogyakarta, some of them can speak Indonesia well lah, tapi komunikasi secara langsung ataupun oral communication tu dia ada different sikit lah in their intonation dan juga nada penyampaian, dan ini adalah benda yang mempengaruhi makna meaning tu sendiri yang disampaikan kepada penduduk tempatan. Dan mahasiswa Korea ni dia ada perception bahawa orang Jawa ni adalah orang yang ramah, baik hati, beragama. Tapi tak semualah beranggapan sebegitu. Dan sebahagian besar mahasiswa Indonesia ni dia menganggap mahasiswa Korea ni sombong. Ialah sebab dia orang tak bercakap kan, tapi sebenarnya dia orang have difficulties untuk berkomunikasi
dalam bahasa tu. So tapi dia orang cakap macam orang Korea ni sombong lah, mahasiswa dekat Yogyakarta tu. This one. Okay, jadi perilaku non-verbal yang meliputi expression muka, nada, suara, gerakan dan benda-benda tu yang tidak menggunakan bahasa, dan mahasiswa Korea dalam berkomunikasi lebih ekspresif dan sering berbicara dengan nada suara yang tinggi. Sebab tu ada orang cakap macam diorang ni macam orang mahasiswa Korea dekat sana tu macam kasar sikit lah. Tapi sebenarnya diorang punya culture memang cakap intonation tinggi macam tu kan. Okay, next. Penyesuaian antara budaya ialah proses merasa selesa dalam budaya tempatan, seperti boleh berkomunikasi dengan berkesan dan terlibat secara sosial dengan penduduk tempatan, menurut Goodikans 2005. Jadi kita dah sampai ke penghujungnya, iaitu rumusan kajian. Jadi rumusan kajian mendapati bahawa mahasiswa Korea ni dia memiliki rasa ketidakpastian pada awal mereka tinggal di Yogyakarta. Masa mula-mula datang tu dia rasa macam macam tak kena, macam tak selesa, tak pasti, rasa macam tu. Tapi lepas tu mereka memiliki kompetensi yang baik dalam menyesuaikan diri, iaitu macam mana diorang adapt when they are macam communicate dengan masyarakat yang berbeza kebudayaan. Mostly untuk dekat penduduk tempatan tu lah. Dan komunikasi media ni lah yang memberi pendekatan yang baik secara langsung dalam mengadaptasi budaya yang berbeza antara kedua pihak. Okey. Dan itulah pengakhiran kepada pembentangan saya kali ini. Jika anda mengalami ketidakfahaman ataupun benda-benda yang bermain di fikiran anda, nak tanya soalan, boleh tanya dalam grup. Okey, terima kasih.